hari ni saya akan masuk tajuk yang baru. Okay, tapi sebelum tajuk kaedah pembayaran dan fitur pembayaran. Okay, sebelum tu saya akan tunjuk kamu satu video ni dulu. Okay? Boleh nampak ni? Hello, respon. Boleh nampak tak? Boleh, cikgu. Okay. Okay, kalau tak dengar suara saya beritahu tau. Okey, cikgu. Jumlahnya RM1,500. RM1,500 je? Ya? Ni kad kredit Platinum. Kau ada? Bukan 1, tapi 10. Kau ada? Aku boleh beli beg tangan ni. Kau ada? Aku boleh makan sedap-sedap dekat sini. Kau ada? Kau like sekarang? Okey. Apa yang kau nak? Aku swipe je. Kau ada. Cik Sheila ada? Ha, nak pemain popular. Apa yang orang cari dia? Kau ada? Telefon tu nak? Bank. Hah? Bank? Bank pun cari anak tengah. Kau ada? Dia dapat banyak surat peguam. Kau ada? Sekarang ni aku stres. Kau ada? Ada. Dramanya hidup kau. Kad. Nanti kita meningkat. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKP. Okay, semua dah tengok video tu kan? Boleh dengar tak tadi? Anis boleh dengar tak video tadi? Virus dengar saya tak? Ya, dengar. Tak dengar. Oh ya, okey. Siapa boleh bagi tahu apa video tadi tu berkaitan dengan apa? Okey, tak apalah. Tapi kamu dengar kan saya cakap kan? Siapa yang ada masalah dengan baik tolong tulis dekat chat lah. Okey. Aiman kata pasal kad kredit. Okey, tadi video tadi tu sebenarnya dia nak tunjuk berkaitan dengan kredit. Kelebihan dan juga ada juga kelemahan penggunaan kad kredit. Okey, siapa boleh bagi saya contoh apa kelebihan penggunaan kad kredit berdasarkan video tadi tu? Apa yang kamu boleh bagi tahu? Contoh kelebihan. Okey, tak apa. Saya bagi tahu kamu, okey. Okey, contoh kelebihan yang ada dalam video tadi tu, okey, si perempuan tu lah yang selalu beli banyak-banyak barang tu, contoh kelebihan dia kalau kita beli kad kredit ni, kita boleh beli apa-apa je barang. Okey, kita just pergi swipe je. Kita boleh beli, tak kisahlah barang tu mahal ke murah ke, kita boleh beli bila-bila masa je. Tapi
dia ada kekurangan dia juga. Kekurangan dia bila kita dah terlalu boros, bila kita dah berbelanja sampai tak ingat apa kan, tak ingat dunia. Jadi kita akan tertanggung lah, kita kena tanggung beban hutang yang banyak sebab kita selalu berhutang kan. Jadi itulah contoh-contoh kelebihan dan kekurangan. Okey, jadi hari ini kita akan belajar okey, itu adalah salah satu kaedah pembayaran lah, iaitu kredit. Tapi hari ini kita nak tengok kaedah pembayaran untuk secara tunai dan juga secara kredit. Transactions. Nampak dah slide? Hello. Semua nampak slide? Ya, nampak. Okey slide ni. Okey tengok dah. Kat sini ada gambar satu, ada gambar duit, satu lagi gambar kad kredit. Ni nak menunjukkan ada dua kaedah pembayaran lah untuk setiap pembelian barang. Okey, yang pertama adalah tunai dan yang kedua adalah kredit. Okey. Tunai ni, kalau cakap pasal tunai, pelanggan akan bayar dengan wang tunai sebaik sahaja menerima barang ataupun perkhidmatan. Okey, dia akan bayar menggunakan wang, dikala dia tak berhutang. Bila dia dapat barang, dia terus bayar guna duit. Kalau kredit pula, bayaran yang ditangguh untuk suatu tempoh masa tertentu. Namun pengguna boleh menggunakan barang sebelum menjelaskan harga penuh. Okey, kalau kredit ni, contoh harga barang tu RM5,000, mungkin pengguna akan hanya bayar separuh ke, bayar RM2,000 je ke, macam tu. Tapi dia masih boleh gunakan walaupun dia belum habiskan bayaran tersebut. Sekarang kita tengok kelebihan tunai. Okey, kelebihan tunai yang pertama. Okey, siapa nak baca untuk saya? Slide. Tolong baca. Supaya saya tak duduk dekat slide yang sama kan. Harga lebih murah berbelanja secara berhemat. Pengguna mungkin menikmati diskaun tunai apabila membayar secara tunai mengikut syarat diskaun. Bayaran tunai diterima secara meluas berbanding belian kredit. Barang terus menjadi hak milik pembeli kerana harganya telah dibayar penuh. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah kelebihan sekiranya kita bayar secara tunai. Yang pertama, harga lebih murah. Okey, sorry typo. Harga akan jadi lebih murah lah sebab kita tak perlu nak tanggung kadar faedah. Kalau kita kredit, nanti kita akan belajar lah, kalau kredit kita akan kena apa yang menyebabkan harga tu menjadi semakin mahal. Tapi sekiranya kita bayar secara tunai, harga dia akan jadi murah. Okay, kita juga akan terdorong untuk berbelanja secara berhemat. Sebabnya kita nampak pengaliran wang berlaku kan. Jadi kita akan rasa macam takut untuk boros lah. Kita akan lebih berjimat. Okay, sebab kita nampak pengaliran wang tu lah. Kita akan gunakan wang untuk bayar. Jadi kita tahu kita guna duit banyak dah ke, baru guna sikit ke. Itu yang akan mendorong kita berbelanja secara berhemat. Okay, yang ketiga, pengguna mungkin menikmati diskaun lah apabila membayar secara tunai. Okey, kalau pergi pasaraya ke, pergi mall ke kan. Kalau kita beli secara tunai, kita mungkin akan dapat diskaun untuk barang-barang tertentu lah. Tak kita bayar secara kredit. Okey, yang seterusnya, bayaran tunai diterima secara meluas berbanding bayaran kredit. Kalau nak masuk. Bayaran tunai diterima secara meluas. Tunai ni bila-bila je boleh kan. Pergi kedai runcit pun boleh bayar secara tunai. Pergi kedai mana-mana pun semua akan terima tunai. Tapi kredit ni tak semua tempat awak boleh bayar secara kredit. Contoh pergi kedai runcit. Mana ada beli barang secara kredit kat kedai runcit kan? Tak ada. Kalau pergi kedai-kedai kecil-kecil pun jarang nak terima kredit. Jadi itulah kelebihan tunai, dia boleh bayar, penerimaan dia tu meluas lah berbanding dengan pembayaran kredit. Okey, yang terakhir, barang akan terus menjadi milik pembeli lah sebab kita dah bayar secara penuh. Jadi
dah satu jadi milik kita. Okay. Okay, yang seterusnya kelemahan tunai. Okay, siapa nak baca kelemahan tunai? Okay, siapa boleh baca? Okay, kelemahan tunai. Cepat. Tidak dapat menikmati barang mewah, tidak dapat melindungi diri daripada inflasi, ada risiko kehilangan tunai dan tiada jaminan dapat semula, pembeli sukar mendapat perkhidmatan selepas jualan seperti membaki atau mengganti barang yang rosak kerana penjual tidak bertanggungjawab selepas barang telah ditukar milik. Okay, terima kasih. Okay, ini adalah kelemahan tunai. Kita tidak dapat menikmati barang mewah. Okay, contoh barang mewah ni macam rumah ke, barang kemas ke. Kalau kita tak cukup duit, kita tak boleh lah nak beli barang mewah. Sebab itulah orang selalu beli barang mewah ni melalui tunai. Jadi okay, ini adalah salah satu orang selalu beli barang mewah dengan kredit lah. Orang akan buat loan ke, buat pinjaman untuk beli barang mewah. Okey, jadi kelemahan tunai ni kita tak boleh lah nak menikmati barang mewah kalau kita tak cukup duit. Okey, yang seterusnya tidak dapat melindungi diri daripada inflasi. Inflasi tu apa? Siapa tahu inflasi tu apa? Siapa tahu inflasi tu apa? Adriana tahu tak inflasi tu apa? Okey, tak apa. Okay, inflasi ni adalah kenaikan harga barang lah. Okay, jadi kalau sekiranya harga barang masa tu naik, kamu terpaksa beli barang tersebut dengan harga semasa tu lah. Jadi kita tak dapat kawal diri daripada inflasi. Okay, yang ketiga, risiko kehilangan tunai dan tiada jaminan dapat semula. Okay, kalau kamu simpan banyak duit kan, cash, tunai, okay, mungkin kalau hilang je lah, tak ada jaminan untuk dapat balik. Okay, yang seterusnya, pembeli sukar mendapatkan perkhidmatan selepas jualan. Okay, ini macam warranty ke apa benda tu kan. Okay, kalau kamu dah beli secara tunai, ada je barangnya yang boleh dapat warranty kan, tapi kebanyakannya sukarlah untuk dapatkan warranty selepas jualan tersebut. Okay, barang tersebut rosak kerana penjual tidak bertanggungjawab. Okay, mungkin kamu beli tunai dan barang tu rosak. Okay, kalau kamu dapat penjual yang bertanggungjawab, okey lah, boleh lah dapat perkhidmatan kan selepas jualan. Tapi kalau penjual itu tidak bertanggungjawab, mungkin kamu tak akan dapat balik ataupun kamu tak dapat perkhidmatan selepas jualan tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey, kelebihan kredit. Okay, tolong baca kelebihan kredit. Siapa lagi? Hanis, ada Hanis? Ya, saya. Okay, Hanis tolong baca boleh? Boleh. Bayaran secara ansuran meringankan beban kewangan pembeli. Dapat menikmati barang walaupun harga penuh belum dijelaskan. Peningkatan taraf hidup pengguna kerana dapat menggunakan barang yang mahal seperti kereta dengan bayaran yang minimum. Menggalakkan pembeli merancang perbelanjaannya kerana terpaksa membayar ansuran bulanan. Pembeli boleh menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan atau memulakan perniagaan. Okey, terima kasih Hanis. Okey, ini adalah kelebihan kredit. Apabila kita membayar secara kredit, kita boleh bayar secara ansuran. Okey, ansuran ni macam kita akan bayar bulan-bulan lah.
kita tak terus bayar full, tak terus bayar harga penuh dia. Kita boleh bayar secara ansuran. Mungkin ansuran dia RM100 sebulan ke tu ke macam tu lah, bayar sikit-sikit. Ansuran ni maksud dia bayar sikit-sikit sebulan tu kan. Dia akan meringankan beban kewangan pembeli lah. Kerana pembeli tak payahlah sediakan wang yang cukup untuk dapatkan sesuatu barang tu. Just bayar bulan-bulan pun boleh. Okey, yang seterusnya kita dapat menikmati barang walaupun kita masih tak jelaskan harga penuh. Macam saya cakap tadi, kalau kamu nak beli barang RM10,000 kan, kamu buat bayaran secara kredit, kamu bayar pendahuluan RM2,000 pun kamu dah boleh bawa balik barang tu, kamu dah boleh guna barang tu, kamu dah boleh menikmati barang tersebut lah, walaupun kamu baru je bayar RM2,000 daripada harga RM10,000 yang kamu kena bayar sepatutnya. Macam tu lah, walaupun kamu belum habiskan ataupun habiskan pembayaran tersebut, kamu dah boleh guna. Okey, yang ketiga dapat meningkatkan taraf hidup lah. Okay, macam kita tahu apabila pengguna tu kan boleh menikmati ataupun boleh guna barang mahal, itu adalah salah satu tanda lah yang taraf hidup seseorang tu telah meningkat. Jadi dengan adanya pembayaran secara kredit ni juga kita dapat meningkatkan taraf hidup pengguna untuk menggunakan barang mahal lah seperti kereta dengan bayaran yang minimum. Okey, selalunya kan orang beli kalau nak tunggu duit cukup mungkin kita tak boleh nak guna kereta kan. Tapi dengan adanya bayaran kredit secara kredit ni, seseorang tu dah boleh keluarkan kereta walaupun wang pendahuluan yang dia bayar tu hanyalah bayaran yang sangat minimum lah. Contoh 10% ke daripada bayaran keseluruhan, dia dah boleh keluarkan kereta. Dia tak perlu sediakan duit 100% pun untuk keluarkan sebuah kereta. Yang seterusnya, menggalakkan pembeli merancang perbelanjaan kerana terpaksa membayar ansuran. Okey, seseorang yang nak beli secara kredit, dia kena rancang perbelanjaan dia. Bila dia tak rancang, macam tadilah, macam kita tengok video tadi kan yang saya tunjuk tu. Kalau kamu tak rancang pembelian kamu, semua kan kamu nak beli kan. Sebab kredit kan, kita tak nampak pun pengaliran wang kita tu keluar kan. Jadi bila kamu tak nampak benda tu lah, dia akan membawa kamu jadi boros. Okey, sebab itulah kelebihan kredit ni kita akan galakkan pembeli untuk merancanglah perbelanjaannya supaya dia tak muflis ke apa kan. Okay, yang terakhir, pembeli boleh menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan atau memulakan perniagaan. Okey, kamu bayar dapat barang, kamu dah boleh gunakan untuk perniagaan. Kamu nak jual balik barang tu ke apakah, macam tu lah. Konsep dia boleh hasilkan pendapatan dan mulakan perniagaan. Okey, yang terusnya, kelemahan kredit. Okey, kelemahan kredit. Siapa lagi ada ni? Siapa yang tak baca lagi? Belum baca je. Sebab saya takut saya duduk dekat slide yang sama je. Pengguna terpaksa membayar jumlah yang lebih tinggi kerana dikenakan faedah, mendorong pengguna berbelanja melebihi kemampuan dan menyebabkan pembaziran berlaku. Terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain. Barang yang boleh ditarik balik jika pembeli tidak mampu membayarnya. Okey, terima kasih. Itu adalah kelemahan kredit lah. Bila kita membayar secara kredit, kita akan bayar dengan jumlah yang lebih tinggi sebab kenakan kadar faedah. Okey, kadar faedah ni saya kita belajar macam mana. Okey, sebab itulah bila kita berbelanja secara kredit, okey, kalau kita beli tunai kereta tu RM10,000, belum tentu, memang kamu tak akan bayar RM10,000 juga kalau kamu beli secara kredit. Kamu akan bayar lebih pada RM10,000 sebab adanya faedah. Okey, yang kedua, mendorong pengguna berbelanja melebihi kemampuan dan menyebabkan pembaziran. Macam tadi juga, macam kat video tu. Dia beli je, dia tak tahu dia beli apa, dia beli sampai dia menyebabkan pembaziran. Okay, sebab dia tak nampak, dia rasa macam kalau duit yang mengalir, dia tak sedar lah kan. Dia beli je, sebab itulah yang menyebabkan pembaziran. Okey, yang ketiga, terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain. Okey, bila dah kamu terlalu membazir, setiap bulan kamu kena bayar, kamu ada banyak komitmen. Okey, bila kamu buat berbelanja secara kredit, bayar barang secara kredit ni, kamu akan wujudkan banyak komitmen lah setiap minggu. Bila dapat je
bila dapat gaji setiap minggu kamu perlu pecahkan. Okey, yang ni nak bayar kereta, yang ni nak bayar rumah, yang ni nak bayar perabot. Sebab tu dah kita terpaksa bila jadi benda macam ni, kita dah terpaksa tangguhkan perbelanjaan lain. Okey, mungkin kamu nak benda lain tapi tak boleh sebab kamu dah banyak komitmen dah dengan bank ke mungkin kan. Sebab tu kita kena rancang betul-betul lah perbelanjaan kita. Okay, dan yang terakhir, barang boleh ditarik balik jika pembeli tidak mampu membayarnya. Okey, macam kamu beli kereta, kamu beli tiba-tiba kamu tak mampu nak bayar setiap bulan kan. Setiap bulan 600 ke 300 ke kamu tak mampu nak bayar. Okey, cukup. Bila cukup maksimum kamu tak bayar tu, mungkin kereta kamu akan ditarik sebab kamu tak mampu nak bayar. Okey? Okey, bolehlah setakat tu sebelum kita masuk subtopik seterusnya. Sikit je lagi. Okey lagi? Ke tak okey? Okey. Okey, kalau okey kita sambung sikit je lagi. Okey. Okey, yang seterusnya fitur ekonomi dalam pembelian kredit. Okey, inilah kalau kamu berbelanja secara kredit kamu akan jumpa lah fitur ni macam bahasa Inggeris tu features lah, macam ciri-ciri ataupun perkara-perkara dalam pembelian kredit lah. Kalau kamu beli tunai kamu hanya duit je lah, wang tunai kan, lepas tu settle, barang kamu boleh buat balik. Tapi kalau kredit kamu akan jumpa lah benda-benda macam ni. Okey, yang pertama bayaran pendahuluan. Okey, siapa tahu selain bayaran pendahuluan apa lagi kita selalu panggil benda ni? Yang selalu kamu dengar. Deposit. Okey, deposit. Okey, sekarang slide saya kat mana? Saya boleh beritahu tolong. Kredit kelemahan. Oh ya, okey. Sorry. Amirul Aiman kata bayar muka. Bayar muka, deposit pun boleh juga. Sekarang nampak tak bayaran pendahuluan? Ya, nampak. Okey, bayaran pendahuluan macam kamu kata tadi, deposit, duit muka, semua tu adalah bayaran pendahuluan. Okey. Bayaran pendahuluan ni, okey, peniaga atau penjual akan minta kita bayar dulu sejumlah wang. Okey, ni bergantunglah kepada penjual ke peniaga tu. Ada je barang yang kita tak payah bayar pendahuluan pun. Ada barang yang kita kena bayar pendahuluan RM1 je. Ada barang yang kita kena bayar, bergantung kepada peratusan-peratusan yang dikehendaki lah. Okey, yang kedua, jumlah yang dibayar bergantung kepada harga barang dan juga atas pertimbangan penjual. Ini kalau nanti kita akan cuba kira lah macam mana nak kira jumlah yang perlu dibayar semua ni akan bergantung kepada harga barang tersebut. Yang tu kita kena kira lah. Okey, bayaran pendahuluan perlu dipulangkan oleh peniaga sekiranya barang tidak dapat diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, contoh kamu dah bayar pendahuluan 20%, tiba-tiba barang kamu dia tak boleh bagi ataupun tak ada stok ke, tak ada ke macam tu. Bayar pendahuluan tu kamu boleh dapat balik lah bayaran pendahuluan tu. Tetapi bayaran pendahuluan tu tak akan dibagi balik sekiranya kamu pengguna yang enggan menunaikan kewajipan. Contohnya macam kamu yang buat salah ke, kamu yang tak bayar setiap bulan ke, bayaran pendahuluan tu tidak akan diberi balik lah, dia akan ambil kepada peniaga tersebut. Okey, yang kedua, kadar faedah. Okey, siapa tahu apa nama lain kadar faedah? Lalu yang kamu selalu dengar selain daripada kadar faedah. Tahu tak? Siapa tahu kadar faedah apa nama lain dia? Okay. Kadar faedah ni contohnya macam nama lain ni macam kena bunga ke apa tu adalah kadar faedah lah. Okay, ditentukan oleh pihak yang memberi kemudahan kredit. Okey, sekiranya kamu buat pinjaman daripada
bank yang akan tentukan berapa kadar faedah yang kamu kena. Kalau kamu pinjam daripada mana-mana agensi, agensi tu yang akan tentukan berapa kadar faedah yang akan dikenakan. Bukan kamu yang tentukan berapa kadar faedah yang kamu nak, tak boleh. Okay. Yang kedua adalah jumlah faedah bergantung pada tempoh bayaran balik dan juga bayaran pendahuluan. Okey, yang ni pun kita akan tengok sekejap lagi. Kadar ni akan bergantung kepada berapa tempoh. Contohnya kamu nak lansaikan hutang-hutang kamu dalam masa 3 tahun. Faedah dia, jumlah faedah yang kamu akan tanggung lain. Ataupun kalau kamu nak lansaikan dalam masa 10 tahun, tu pun lain. Lagi cepat kamu bayar, lagi rendah lah faedah yang akan kamu tanggung. Okey? Bolehlah setakat tu. Ada siapa-siapa ada soalan? Hello. Semua boleh? Aiman boleh, Aiman? Boleh saya boleh. Okey. Yang lain pun boleh, okey? Okey, kita yang ketiga, cas kewangan. Okey, kewangan ni akan dikenakan kepada pemegang kad kredit. Okey. Okey, siapa-siapa yang pegang kad kredit dia akan dikenakan cas keuangan. Okey, cas keuangan ni akan dikira melalui baki yang tinggal. Okey, contoh. Okey, berapa cas yang akan dikenakan? Okey, contoh kamu nak tahu berapa cas yang kamu akan kenakan. Contohlah kamu pinjam RM10,000 kan. Contohlah kad kredit kamu limit RM10,000. Okey, lepas tu bank tetapkan bahawa kamu perlu bayar setiap bulan RM5,000 ke contoh, okey. Contoh kamu perlu bayar, okey, RM5,000. Okey, jadi bila RM5,000, contohnya kamu bayar setiap bulan RM5,000 kan. Okey, kalau kamu nak lebih jelas kamu boleh tengok buku teks. Okey, buku teks muka surat 181 tu kan yang dekat bawah tu. Okey, contohnya kamu bayar setiap bulan, takmis lah. Bayaran minimum. Minimum kamu kena bayar RM5,000 kan. Kamu bayar je selama 12 bulan tu tanpa takmis. Setiap bulan kamu akan bayar RM5,000. Jadi, lebihan cas kewangan yang akan dikenakan kepada lebihan wang yang belum bayar tu adalah 13.5% setahun. Okey. Tapi kalau kamu hanya bayar RM5,000 tu selama 10 bulan, bukan setiap bulan lah kamu bayar. Tengok, dia jadi charge dia tu dah jadi lain dah jadi 16%. Okey, kalau lain-lain tu 17. Okey, jadi maksudnya kat sini kalau kamu disiplin bayar setiap bulan minimum, okey macam saya cakap ni contoh minimum RM5,000 kan. Kalau kau nak setiap bulan, okey, charge yang dikenakan kepada baki tu tak terlalu tinggi lah berbanding kalau kamu tak bayar setiap bulan. Kamu ada bulan yang kamu bayar, ada yang tak bayar, macam tu. Okey tak? Boleh faham tak? Kan saya laju sangat? Tuan masih di sini ke? Okey, yang terakhir adalah jumlah yang perlu dibayar. Ini yang kita kena kira lah berapa jumlah yang perlu dibayar. Jumlah yang perlu dibayar ni adalah baki harga setelah ditolak bayaran pendahuluan dan ditambah dengan jumlah faedah. Okey, mungkin kamu tak nampak lagi macam ni kan, baki yang benda ni, baki harga ditolak kan, kamu mesti keliru. Okey, benda ni kita perlu kira. Okey, contoh saya bagi kat sini. Ini adalah formula untuk kita cari jumlah yang perlu dibayar, iaitu harga belian. Berapa harga kereta itu. Macam tu. Lepas tu kita tolak dengan deposit. Deposit tadi tu wang pendahuluan dan kita tambah dengan jumlah faedah. Macam mana kita nak kira jumlah faedah yang dikenakan? Okey, kita cuba tengok dekat sini. Okey, siapa nak cuba baca? Siapa boleh tolong saya baca? Puan Zara membeli sebuah kereta bernilai RM100,000 secara kredit. Beliau telah membayar bayaran pendahuluan sebanyak 20% dan bakinya secara ansuran selama 6 tahun.
Kadar faedah yang dikenakan oleh Bank Perdagangan ialah 4% setahun. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni Puan Zara membeli kereta bernilai RM100,000. Okey, RM100,000 tu benda apa? Okey, kalau kita tengok ni kan, formula ni kan, jumlah yang perlu dibayar semua ni, harga belian kalau deposit. Okey, RM100,000 tu benda apa? Rumah masak. Dia Harga kadar belian. Ya, betul. Okey, RM1,000 ni ialah harga belian. Okey, beliau telah membayar bayaran pendahuluan sebanyak 20%. Okey, ni kiranya 20% ni deposit lah. Okey, 20% macam kita nak kira berapa 20% kan? Saya kita kira, okey. Okey, dia bayar pendahuluan sebanyak 20% dan baginya secara ansuran selama ini bayaran pendahuluan. Okey, 6 tahun ni berapa lama dia nak ambil masa untuk jelaskan semualah. Dan 4% setahun ni benda apa? 4% setahun. Jumlah faedah yang dikenakan. Okey. 4% setahun ni bukan jumlah lagi tau. 4% setahun ni baru kadar faedah. Okey. Kita kena kira jumlah daripada kadar faedah ni baru kita boleh dapat jumlah. Tapi 4% ni bukan jumlah lagi. Dia baru kadar faedah yang dikenakan. Okey, kita tengok macam ni ya. Okey, ni macam formula yang saya bagi tadi. Jumlah yang perlu dibayar. Okey, kalau kamu nak lebih faham ke, kamu boleh cuba tulis, okey? Cuba tulis dan cuba kira juga saja. Okey, kamu tulis yang pertama, kamu apa-apa pun formula penting tau. Jumlah yang perlu dibayar sama dengan harga belian tolak deposit sama jumlah faedah. Okey, kita dah tahu harga belian dia RM100,000 tadi. Dan kita tahu deposit 20%. Okey, 20% daripada RM100,000 berapa? Macam mana nak kira? 20% daripada RM100,000. Siapa yang nak kira? Ada yang dapat tak? Kamu buat RM20,000. Okey, betul. RM20,000 kan? Okey, apa? Sekejap Okey, ni jumlah faedah yang dikenakan kita akan darab dengan jumlah pinjaman. Okey, jumlah pinjaman darab kadar faedah darab dengan tahun. Tak apa kalau kamu tak faham, okey kita akan pergi step by step. Okey, harga belian ditolak dengan deposit tu adalah jumlah pinjaman. Kiranya daripada harga yang kita nak beli tu RM100,000, kita tolak deposit 20%. Okey, contoh berapa je yang tinggal untuk kita pinjam. Yang ni je jumlah yang kita nak pinjam. Okey, yang peratus deposit tu kita tak pinjam tau. Yang tu duit kita tau. Okey. Okay, jadi jumlah pinjaman. Okey, jadi jumlah pinjaman kamu cakap tadi 20% daripada RM100,000 adalah RM20,000 kan. Jadi kita tolak. Untuk dapat jumlah pinjaman, kita tolak je harga belian tolak dengan deposit. Jadi jumlah pinjaman kita RM80,000. Okey, untuk kamu buat pinjaman dekat bank, kiranya kita nak pinjam RM80,000 sahaja. Okey, faham tak setakat tu? Habis lagi ni tapi faham tak? Faham. Okey, faham. Okey, yang tu jumlah pinjaman kan. Sekarang kita nak cari jumlah faedah yang dikenakan. Okey, kita tengok balik bila macam saya tunjuk dekat atas ni kan. Okey, ni kat sini kan jumlah faedah yang dikenakan ni. Kiranya formula jumlah pinjaman darab dengan kadar faedah. Darab dengan berapa tahun. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah jumlah pinjaman RM80,000. Jadi kita tulis dekat sini RM80,000. Lepas tu dia kata darab dengan kadar faedah kan. Kadar faedah tadi 4% berdasarkan soalan tadi kan. Lepas tu kita darab dengan berapa tahun? Okey, 6 tahun. Jadi jumlah faedah yang dikenakan adalah RM19,200. Okey, macam kamu nak tulis kan. Kamu tak nak kira kan. Kamu tulis dekat kalkulator RM80,000 darab dengan 4%
per 100 darab dengan 6. Kamu akan dapat 19,200. Okey, bila dah dapat jumlah faedah yang dikenakan, kita akan kira pula jumlah yang perlu dibayar. Okey, yang ni masukkan je balik berdasarkan formula ni lah. Okey, jumlah pinjaman kita boleh ambil jumlah pinjaman sini lah, 80,000. Lepas tu kita tambahkan dengan jumlah faedah yang kita dapat tadi. Okey, jadi 99,200. Okey, ini adalah 9,200 ni adalah jumlah yang kamu perlu bayar. Tapi macam mana kita kata kamu kena faedah kan, sebab kamu pinjam 80,000 sahaja. Tapi nanti jumlah yang kamu perlu bayar adalah sebanyak 99,200. Jadi kita tahulah kat sini faedah yang dikenakan oleh pihak bank tersebut adalah 11,200. Okey, 99,200 ni kan kamu perlu selesaikan dalam masa berapa tahun berdasarkan soalan tadi? Siapa tahu? 6. Okey, betul. Okey, 99,200 ni kamu perlu selesaikan masa 6 tahun. Okey, nak selesaikan dalam masa 6 tahun ni bukannya kamu bayar setahun sekali. Bukannya sekali setahun kamu bayar, kamu perlu bayar setiap bulan. Okey, disebabkan kita kena bayar setiap bulan. Okay. Disebabkan kita ni bayaran ansuran lah. Okey, kita perlu bayar secara ansuran. Okey, disebabkan kita perlu bayar setiap bulan, kita akan darabkanlah 6 tahun tu dengan 12 bulan. Setahun ada 12 bulan kan? Sebab tu kita darab 12 dekat sini. Jadi selama 6 tahun tu ada 72 bulan. Jadi kamu kena selesaikan bayaran kamu kepada pihak bank dalam masa 72 bulan ni dah. Okey, macam yang kita kira, kamu ambil balik jumlah yang perlu dibayar tadi. Okey, ni total lah. Okay, ni total yang kamu kena bayar. Bukan jumlah pinjaman je yang kamu kena bayar. Kamu kena bayar yang sini. Yang ni yang kamu pinjam. Tapi yang ni yang kamu perlu bayar. Okey, jadi bila kita dapat macam ni, kita akan bahagikan dengan 72. Dapatlah RM1,377. 75 sen sebulan. Okey, boleh faham? Okey, ada soalan tak? Hello. Bolehkah? Boleh je. Boleh? Okey. Tak apa, nanti kita akan buat banyak soalan pengiraan ni supaya kamu lebih faham. Tapi saya rasa benda ni senang je. Okey. Okey. Okey, kita dah habis untuk hari ni. Okey, untuk hari ni saya akan bagi kamu quiz lah. Nanti saya akan bagi link dekat WhatsApp group. Okey. Okey, saya akan bagi link WhatsApp group untuk quiz. Okey, yang quiz pertama tu untuk subtopik kita yang pertama. Untuk subtopik yang kedua saya akan bagi latihan lah. Okey, bagi latihan pengiraan. Okey, saya nak tanya, latihan pengiraan ni kamu nak buat sendiri-sendiri ke kamu nak buat dalam grup? Okey, kalau kamu nak buat sendiri, kamu tulis 1 dekat chat. Kalau kamu nak buat dalam grup, kamu tulis 2. Tengok. Saya rasa kalau buat dalam grup lagi senang. Buat dalam grup tu macam mana? Buat dalam grup ni nanti kita bahagilah. Okey, saya akan sediakan 5 soalan kan. Lepas tu grup-grup tu jawab soalan yang berlainan. Kamu bincanglah macam mana nak dapatkan soalan tu. Tapi kalau kamu nak buat sendiri-sendiri, jawab semua soalan lah. Ada 5 soalan je. Dalam grup tu maybe kita akan buat 5 grup je. Nanti kamu akan bincang dalam grup kamu. Kamu lebih suka yang mana? Yang grup ke atau yang buat sendiri seorang-seorang je? Kamu boleh respon kat chat. Nanti biar saya tengok yang mana nak grup, yang mana nak buat seorang. Kalau banyak nak grup, kita akan buat grup. Kalau banyak nak seorang, kita akan buat seorang. Kita tak kecampur lah. Okay, yang lain. Okey, tak apa.
Nanti kalau banyak dua-dua ni orang ni tak mau respon ke? Kalau tak ada orang yang respon, saya rasa semua orang nak buat dalam grup. Nanti kita akan buat grup lah dekat WhatsApp apa. Yang pertama ni kamu perlu jawab aku je dulu yang saya akan bagi dekat link tadi. Okay. Okay, saya rasa okay. Kita pilih lah dulu. Okay, sebelum kita bersuara saya nak macam nak buat sepintas lalu apa yang belajar hari ni adalah berkaitan dengan kaedah pembayaran. Okay, siapa tahu kita ada berapa kaedah pembayaran? Yang kita belajar tadi tu. 2. Tak lupa dah. Ya, betul 2. Okay, apa 2 tu? Apa 2 kaedah tersebut? Tunai dengan kredit. Ya, betul. Tunai dengan kredit. Okey, pasti kita belajar juga berkaitan dengan fitur ekonomi lah. Kalau kita membuat pembelian secara kredit, kita ada 4. Okey, apa 4 pertama tu? Apa 4? Semua sebut semua satu. Bayaran pendahuluan. Okey, betul. Bayaran pendahuluan lagi. Kadar faedah. Okey, betul Fairuz. Ada faedah lagi. Yang ketiga. Yang ketiga siapa ni? Saya tengok. Naim, yang ketiga apa Naim? Cas kewangan. Okey, cas kewangan. Okey, yang last sekali. Yang last sekali. Last sekali apa Sofia? Jumlah yang perlu dibayar. Okey, betul jumlah yang perlu dibayar. Okey, kita ada 4 dan 4 fitur dan 2 kaedah. Okey, okey, ada apa-apa soalan dah sebelum kita tamatkan kelas hari ni? Soalan ke tak faham kat mana ke ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, saya rasa tu je. Cikgu Linda nak cakap apa? Tak ada lah kot. Itulah, bye. Okey, terima kasih. Terima kasih Okey, lah. tu je. Nanti saya hantar link lagi. Terima kasih ke Cikgu Malaysia untuk cikgu ajar kamu. Okey, tu je. Okey, saya hantar link. Kamu boleh tunggu jawab je. Senang je soalan dekat quiz tu. Okey, kamu dah boleh left. Terima kasih sebab jaga hari ni. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu.